Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Finance dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, jika hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini saya nak share tentang satu terma, nama dia adalah kalori bodoh. Siapa dekat sini yang pernah dengar perkataan kalori bodoh tu, boleh tak komen pernah dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Good morning Puan Anangel, apa khabar? Hai Puan Alisha Sofia, hai Puan Umi Safi. Apa khabar yang ada dekat sini? Untuk pengetahuan, bila kita faham konsep kalori bodoh ni, insyaAllah ianya akan membantu kita. Okey, membantu apa tak? Membantu kita memilih makanan yang macam mana yang bersesuaian untuk kita makan. Jadi bila kita kuasai dan kita memahami maksud kalori bodoh ni, ianya akan membantu kita supaya kita tak tanya soalan-soalan seperti boleh ke makan ni, boleh ke makan tu, minum tu boleh ke So jawapan-jawapan tu kita dah tak perlu expect orang jawabkan dah. Sebab apa? Sebab kita dah pandai. Siapa nak tahu apakah itu kalori bodoh? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Alright, Waalaikumsalam Puan Kiah Khairul, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Komen sikit kalau katakan dah ready nak tahu apakah itu binatangnya kalori bodoh tu. Komen sikit kalau dah ready nak tahu. So, apa saya nak share pada hari ini adalah saya akan share something yang agak mahal. Bukan mahal lah. Benda ni dia akan menyebabkan kita jadi lebih independen. Dia akan menyebabkan kita jadi lebih, bukan independen, lebih macam berdikari. Independen kan? Lebih berdikari daripada kita nak turunkan berat badan. Saya tak nak korang harapkan saya ataupun mana-mana fitness coach dekat luar sana sebabkan kita dah pandai. Faham tak? Siapa dekat sini yang nak pandai? Komen saya nak pandai. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Assalamualaikum Puan Rosita Z. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Puan Haliza Abdullah dan Puan Haili Liza. Nama dekat-dekat. Okey, Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Selamat Hari Wanita. Ya tak ya juga, Selamat Hari Wanita. Weh, Selamat Hari Wanita lah semua dekat sini. Sini semua wanita kan. Nak pandai Puan Haliza Abdullah, nak pandai. Okey, selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita yang sedang menonton kita sekarang ni. Saya yakin ramai wanita dekat sini. Dan saya harap ianya akan memberi something kepada you all. Dan bila kita faham konsep kalori bodoh ni, insyaAllah ianya akan membantu kita dalam pemilihan makanan yang sesuai, supaya pemilihan makanan itu akan menjadikan progres kita untuk turunkan berat badan akan jadi sangat gila mudah. Okey, nak pandai Puan Ida Osman, nak pandai Puan Syidah dah ready. Kak Anis Sihaya, Assalamualaikum Kak Anis, apa khabar? Pagi Puan Marina Masya, apa khabar? Hai Puan Aris Kim. Saya harap semua yang ada kat sini berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, begini. Maksud kalori bodoh tu macam ni tau. Okey, saya nak definekan kalori bodoh tu apa. Okey. Kalori bodoh tu adalah sejenis tenaga daripada makanan, dan bila kita makan makanan tu dia tidak mengenyangkan. Boleh faham tak? Jadi kita rasa macam ni tau. Contohnya kan, siapa sini faham explanation saya tadi? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya indikator yang mengatakan korang faham explanation saya yang pertama? Explanation tu adalah kalori bodoh itu adalah sejenis makanan, especially makanan yang mengandungi tenaga, dan bila kita makan makanan tersebut, kalori bodoh tu ianya tidak mendatangkan sebarang rasa kenyang langsung. Malah mungkin kita nak makan lagi-lagi dan lagi-lagi. Faham ke faham? So that's why benda tu kita sepatutnya kena elakkan, supaya bila kita makan kalori bodoh ni dia akan bagi tenaga, tapi dia tak mengenyangkan. Kalau boleh kita nak cari makanan yang mengenyangkan dan mengandungi tenaga yang moderate, supaya ianya boleh supply kepada diri kita dalam melakukan aktiviti seharian kita. Macam Kak Hadis kata jajan. Makan peanut 3 bungkus. So itu antara contoh lah kan. Contohnya. Sebagai contoh yang lain, boleh tak saya nak bagi contoh yang lain? Puan Alisha Sofia, Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat Hari Wanita Sedunia. Puan Alisha Sofia, bila kita nak set 101 coaching tu kan, saya tak sabar-sabar nak spend masa dengan Puan Alisha Sofia dalam setengah jam untuk kita ber-101 coaching. Okay, untuk pengetahuan, Puan Alisha Sofia telah pun memenangi kita punya
event nama dia Special Mega Live baru-baru ni, salah seorang pemenang, dan dia dapat one-on-one coaching bersama dengan saya selama setengah jam insya-Allah. Kepada Puan Arisha Sofia, ianya akan dapat memberi sedikit impact kepada progres Puan Arisha Sofia punya progres untuk turunkan berat badan. Jajan tu apa? Jajan itu adalah makanan ringan. Makanan ringan seperti macam makanan ringan lah, makanan ringan. Sekejap, kenapa ni? Seperti makanan ringan. Makanan ringan-ringan tu dia mempunyai tenaga tapi dia tak mengenyangkan. Dia malah memberikan kita rasa macam dia boleh memberi impact kepada tahap kesihatan kita. Alright, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita faham apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni. Okay, so now bila saya cakap pasal kalori bodoh ni, dia tak dapat lari juga dengan makanan dan minuman yang manis. Okay, minuman yang manis, makanan yang manis ni dia akan menyebabkan kita tak rasa kenyang pun, especially bila minuman yang manis. Tapi dia dikategorikan di dalam kalori bodoh. Maksud saya begini, bila kita minum minuman yang manis, okay, bila kita minum minuman yang manis, apa yang berlaku kepada diri kita? Okay, boleh tak saya nak explain sikit? Okay, saya nak explain sikit sebab saya rasa information ni sangat gila berguna nak mati. Sangat gila berguna nak mati untuk kita faham konsep ni. Okay, dianya ada berkaitan dengan hormon juga, ada berkaitan dengan macam mana fisiologi badan kita berinteraksi dengan makanan. Itu yang saya selalu keep on explain kepada student kita supaya mereka dapat faham dan mereka boleh cari jalan macam mana mereka boleh menukarkan keadaan ataupun kaedah pemakanan mereka supaya bila mereka ikut cara tu, berat badan mereka akan senang nak diturunkan. Okay, boleh tak komen kalau dah ready nak faham apa yang saya nak explain pada pagi ni? Boleh tak komen saya hari ni? Assalamualaikum Puan Nurul Liza, Puan Nur Haiti faham, Puan Ida Osman kata lagi dahaga. Okey, begini bila kita minum ataupun makan makanan yang manis, okey, bila kita minum minuman yang manis, makan makanan yang manis, kandungan gula di dalam darah kita akan meningkat gila-gila, zas macam tu, especially yang manis-manis lah kan. Manis. Sekejap. Sebelum saya nak explain ni, saya rasa information yang saya nak explain ni akan memberi impact yang sangat berguna kepada ramai orang. Saya nak minta jasa by you all untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sebab sayang sekali bila kita nak turunkan berat badan tapi kita tak nak bantu orang. Kita nak turunkan berat badan dengan sendirinya. So kita tekan button share, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang jalankan sekarang ni. Tekan copy link, tekan share, lepas tu pilih copy link dan share kepada WhatsApp group, okay? Share kepada Telegram group dan sebagainya yang kita manage. Supaya apa tahu? Supaya ianya akan memberi impact yang positif kepada mereka yang bersama-sama yang kita menonton pada pagi ni. Good morning Puan Aris Kim, apa khabar Puan Aris Kim? Okay, so dah ready ke? Siapa sini yang dah share? Terima kasih banyak. Siapa yang belum share ni, tolong share dulu sebelum kita nak sambung kita punya tajuk kita pada pagi ini. Okey. Saya pun nak share juga. Kan, saya bodoh. Okey, so now. Alright, begini. Dah ready Saya nak explain ni tentang apa tahu? Bila kita minum ataupun makan makanan yang manis, okey? Bila kita minum minuman yang manis, makan makanan yang manis, apa yang berlaku kepada diri kita adalah kandungan gula dalam darah kita akan meningkat. Selamat pagi Puan Juizatul. Okey, kandungan gula dalam darah kita akan meningkat gila-gila, zas begitu kan. Nama dia adalah sugar spike. Tapi sebelum tu, selepas kita punya kandungan gula dalam darah kita meningkat, insulin kita pun akan meningkat. So nama dia adalah insulin spike nama dia kan. Bukan sugar spike, insulin spike. Insulin spike ni bila kita punya insulin semakin meningkat secara mendadak dan dia memaksa gula dalam darah itu supaya dapat turun dan diedarkan kepada muscle kita ke, kepada hati kita ke, ataupun selebihnya dihantar kepada lemak. Dan dalam 10 to 15% macam tu disimpan dalam saluran darah untuk digunakan untuk aktiviti seharian kita kan. So itu adalah yang pertama. Tapi bila kandungan insulin kita sangat-sangat meningkat pada satu masa tu, kandungan gula kita akan drop tiba-tiba dan akan menyebabkan kita rasa lapar lagi.
Kenapa kita rasa lapar? Sebabkan otak terima satu signal daripada badan kita yang mengatakan aku perlukan tenaga sekarang. Aku nak tenaga sekarang, so kau kena makan. Suruh tuan kau ni makan. Faham tak maksud saya? Sebab makanan tu adalah tenaga. Okay, makanan tu adalah tenaga, dan bila kita cakap pasal tenaga ni pun salah satu bentuk tenaga dalam bentuk gula. Dan bila kandungan gula dalam darah kita meningkat, ianya akan memberi tenaga. Siapa kat sini boleh pernah tengok kanak-kanak, budak-budak semua kan? Dia bila dia ambil gula-gula ataupun dia makan gula, dia ada macam satu nama dia terlebih gula. Dia terlebih gula, dalam arti kata lain, dia akan jadikan diri dia macam sangat-sangat gila aktif. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love sekiranya korang faham konsep saya yang saya nak share pada pagi ni? Komen faham tak? Siapa sini faham? Assalamualaikum Puan Syarifah Yohanis, Puan Hamizah Ahmad, Tuan Zafri Hakimi. Alhamdulillah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak saya nak explain supaya kita semua boleh faham dan jelas apa yang saya nak explain pada pagi ni. Cek komen kalau dah ready dan faham apa yang kita explain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Asyirus, apa khabar? Okey. Puan Asyah Abdul Ghani, apa khabar? Puan Haliza Abdullah komen faham. Terima kasih kepada komen faham. Puan Alicia Sofia kata faham jadi hyperactive. Betul, hyperactive tu adalah salah satu interaksi daripada kita punya badan. Secara cognitively, dia macam nak bergerak lebih sebab nak membakar tenaga yang disimpan dalam darah yang disebabkan gula yang sangat tinggi. Dan bila kita punya insulin kita meningkat, bila insulin kita meningkat, dia akan cuba paksa gula tu dapat diturunkan dan diedarkan kepada lemak, kepada hati dulu, kemudian kepada muscle. Kalau muscle tak cukup kapasiti dia, dan dia akan terus hantar kepada lemak. Lemak tu dia akan ever expanding punya elemen yang akan menyebabkan kita jadi gemuk. That's why saya selalu suggest kepada student kita untuk menitik beratkan pembinaan muscle dalam exercise, sebab ianya akan meningkatkan kita punya tahap metabolisme badan, dan ianya akan membantu kita dalam proses menurunkan berat badan juga, dan boleh bantu kita untuk makan macam-macam benda lagi. Waalaikumsalam kepada Puan Zahirah Muhammad Zahir. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share. Terima kasih kepada yang dah share, sebab saya rasa benda ni penting. Konsep kalori bodoh ni juga, bila kita faham konsep ni, ianya akan membantu kita jadi slim dengan lebih cepat. Okey, ada banyak jenis makanan yang dikategorikan sebagai kalori bodoh, yang bila kita makan, ianya akan mengganggu kita punya proses turunkan berat badan. Bukannya sekali kita makan ataupun sekali kita minum minuman yang di dalam kategori kalori bodoh ni akan menggemukkan, tidak. Tapi pengambilan secara berterusan, pengambilan secara berpanjangan tanpa memikirkan efek, itu yang akan memberi impact. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang faham apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni? Boleh tak komen sikit ke kan? Bagi saya love banyak-banyak ke kan? Barulah best kita nak berinteraksi. Okay, so yang saya nak bagi tahu kepada you all sekarang ni adalah kan, kita boleh turunkan berat badan especially bila kita ada ilmu. Terima kasih kepada Puan Alicia Sofia. Terima kasih kepada mereka yang bagi saya love dan like dan sebagainya. Saya doakan yang bagi saya love dan like ni akan dapat faham dan akan dapat apply apa yang dipelajari pada pagi ini, supaya ianya akan memberi impact yang sangat positif kepada proses kita untuk turunkan berat badan. Okay, now persoalan dia, macam mana caranya untuk kita mengelakkan daripada pengambilan makanan yang dikategorikan dalam kalori bodoh ni? Mungkin kita nak tanya. Waalaikumsalam Puan Nuriah Tukiman, apa khabar? Alright, so yang pertama sekali adalah kita kena memilih makanan. Sekejap, dah ready ke? Saya nak bagi tahu ni kena tanya dulu ready ke tidak. Nanti tak ready kan, tak sempat nak salin ke, tak sempat nak tulis ke, takut nanti saya cakap sorang-sorang. Tak sampai. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Okey, komen dah ready ke untuk mengetahui macam manakah caranya untuk kita mengawal keadaan kita supaya kita tak mengambil kalori bodoh? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak
komen nak tahu dan share Facebook Live ni kan. So kalau katakan tak ada siapa yang komen nak tahu ni, mungkin tak ready lah kot. Puan N Angle sahaja dah ready. So kalau Puan N Angle dah ready, kejap lagi saya WhatsApp Puan Angle lah. Saya WhatsApp Puan N Angle, kata Puan Angle, this is how it does. This is how it goes. It does pula kan. Puan Cik Ros kata ready. Puan Juizatul, Puan Zahirah, Muhammad Zain pun, Zahir kata dah ready juga. Puan Haliza Abdullah kata nak tahu. Okey, begini. Dalam kita nak turunkan berat badan, okey, kita kena cuba elakkan pengambilan kalori bodoh. Okey, kalori bodoh ni macam saya sebutkan tadi, antaranya seperti macam jajan, seperti macam let's say minuman ataupun makanan yang manis, yang mengandungi tahap gula yang tinggi dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Okey, cara dia untuk kita mengawal daripada mengambil makanan yang mengandungi kalori bodoh ini adalah macam mana? Adalah dengan cara kita mengambil makanan ataupun minuman yang mengandungi fiber yang tinggi. Okey, minuman yang mengandungi fiber yang tinggi. Contohnya seperti minuman ni jarang nak ada fiber yang tinggi. Okey, makanan yang ada yang fiber yang tinggi tu seperti macam buah-buahan. Contohnya kan buah-buahan. That's why dalam Batak Fitness ni kita ada ni lah, kita ada superfood. Kita ada superfood. That's why superfood ni kita tak ada macam tak sesuai bagi kepada semua orang. Hanya mereka yang bila saya tengok, bila dia ambil meal plan daripada kita, kalau dia patut ambil, saya akan suggest. Kalau dia tak patut ambil, saya tak recommend dia ambil. Sebab saya rasa tak semua orang boleh ambil superfood ni. Especially bila seseorang itu ada masalah tertentu lah. So that's why kita tak offer kepada semua orang. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Hai Puan Salinah Sadin, Puan Faizah Lud, waalaikumsalam. Okey, so itulah yang pertama, mengambil makanan-makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Sebab mengandungi fiber yang tinggi itu akan membantu kita mengawal kandungan gula dalam darah. Kenapa? Sebabkan bila kita mengambil makanan yang mengandungi fiber, kandungan gula dalam darah tu dia takkan meningkat tiba-tiba. Dia akan naik tapi dia akan terkawal. Dia tak mendadak naik. Macam contohnya antara kita ambil gula putih dengan nasi putih. Contohnya kan, makan gula putih tu yang manis kan, dia memang akan melonjakkan kandungan gula dalam darah dan menyebabkan kita rasa nak makan lagi dan nak makan lagi. Walau bagaimanapun, kalau kita ambil makan, macam kita ambil nasi, dia punya kandungan gula dalam darah tu tak meningkat tiba-tiba. Macam kita ambil air manis tadi. Gula tadi. Tapi dia akan menjadi masalah bila kita makan nasi dengan minum air manis seperti sirap. Seperti sirap contohnya kan, dia akan menyebabkan kita rasa lapar dan nak makan lagi sebabkan kita punya hormon insulin kita tu yang tiba-tiba melonjak, kandungan gula kita tiba-tiba menurun dan menyebabkan kita rasa lapar sikit. So itulah sebab dia kita kena kerap memilih makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Siapa sini yang rasa best kalau dia dapat faham semua benda ni? Boleh tak komen best? Saya baru lepas minum superfood campur kopi sebelum jogging ni, nak sarapan pun dah kenyang. Gitu kan. Nak sarapan pun dah kenyang. Sebab apa? Superfood ni dia mengandungi fiber yang agak tinggi. Dan satu sudu superfood tu dah ada macam banyak superfood dah. Banyak ni dah. Saya, salam Puan Ailisma Muhammad, salam coach, saya minum kopi setiap tapi plus superfood boleh ke? Sebab saya tengah hari makan biji sengat. Boleh je, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Puan siapa tadi? Puan Ailisma Muhammad. Tak ada masalah minum kopi plus superfood. Tidak ada masalah, insyaAllah. Best kan? So kalau rasa best, nak tak kalau katakan saya share konten yang lagi eksklusif lagi? Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love sekiranya korang nak tahu apakah lagi konten-konten? Saya akan bagi rahsia-rahsia macam mana student kita, dia bukan setakat berjaya turunkan berat badan je, tapi dia berjaya menjadikan diri dia sebagai pujaan orang lain, yang menyebabkan dia berjaya nampak jauh lebih slim daripada diri mereka sebelum ni. Saya nak tunjuk gambar kan. Ni contohnya macam Puan Jessie. Puan Jessie daripada Sabah. Okay, lepas dah follow cara kita dan bila kita explain dia punya rahsia-rahsia tu, bentuk badan dia berubah seperti begini Nampak tak perubahan bentuk badan Puan Jessie? Sehingga kan ia menjadi pujaan hati orang sekeliling, especially orang yang sebaya dengan Puan Jessie tu, dan menjadikan Puan Jessie macam jadi tak senang
hidup. Tak senang hidup sebabkan perubahan yang positif berlaku dalam hidup dia. Macam. So that's why sekiranya kita nak tahu, kepada mereka yang nak tahu rahsia-rahsia ni, macam mana student kita, especially macam Puan Jessie, saya tunjuk gambar, macam Puan Jessie ke, macam Tuan Rasidi, macam Puan Ju Izzatul pun tadi ada kat sini. Okay, macam Puan Ju Izzatul macam ni tadi, macam Puan Cikgu Pia. Macam mana mereka boleh turunkan berat badan dan jadikan diri mereka lebih slim. Saya akan share, saya akan bongkarkan rahsia-rahsia dia pada 27 Mac. Siapa yang nak berada dalam event tersebut boleh tak komen. Hari ni saya puasa, sahur tadi ambil superfood, alhamdulillah tahan lapar, masih bertenaga walaupun buat exercise yang ringan. Alhamdulillah Puan Alisha Sofia. Tahniah. Siapa yang nak belajar ilmu rahsia tu, cek komen. And sebenarnya, honestly speaking, siapa nak tahu satu rahsia lagi? Satu rahsia yang korang tak diberitahu. Siapa nak tahu? Boleh tak komen, saya nak tahu. Boleh tak bagi saya love? Sekiranya korang nak tahu satu rahsia yang sebenarnya kita sering ditipu. Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebenarnya apa yang saya nak share pada you all pada hari ini, sebenarnya tidak sangat di-share oleh orang-orang lain dekat luar sana. Saya akan explain banyak benda-benda yang sangat orang elakkan daripada share kepada you all. Kenapa? Sebabkan kalau katakan diorang share benda ni kepada you all, kan? Cuba bayangkan, kalau katakan diorang share benda ni kepada you all, korang takkan lagi dah pertama nak berbelanja kepada produk kurus. Dan produk kurus ni punya apa ni? Produk kurus ni punya profit margin sangat tinggi sebabkan ramai orang ada masalah berat badan, dan benda ni yang diorang harapkan kepada orang yang sedang struggle nak turunkan berat badan supaya membeli produk mereka. Dan saya akan share macam mana korang dah tak perlu lagi dah guna produk kurus sampai bila-bila. Siapa yang nak belajar benda tu boleh tak komen saya nak belajar. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang nak belajar benda ni, sebab saya nak share benda ni secara eksklusifnya kepada you all. Siapa nak belajar? Boleh tak komen saya nak belajar? Boleh tak bagi saya love sekiranya korang nak belajar macam manakah caranya untuk kita dapat turunkan berat badan dan nampak lebih slim, dan terpaksa beli baju baru sebabkan baju-baju lama semua dah longgar-longgar. Saya nak bagi you all experience macam mana student kita experience dalam proses mereka nak turunkan berat badan, dan saya nak korang nampak perubahan yang sangat gila ketara dalam diri korang. Saya nak tunjuk lagi gambar seterusnya, boleh tak? Macam mana di kalangan student kita dapat dan berjaya turunkan berat badan dalam keadaan jangka masa yang singkat tanpa menggunakan sebarang produk. Seperti macam siapa? Seperti macam apa ni? Seperti macam ni macam Puan Ayung Zai nama dia kan. Puan Ayung Zai, Puan Rochma Yanti pun nak belajar kan. Ayung Zai dulu macam ni. Tapi lepas dah follow cara kita dan dah faham beberapa rahsia-rahsia, dia berjaya turunkan berat badan macam ni Nampak tak perubahan bentuk badan? Saya cakap tadi, semua orang boleh kurus, tapi orang tu dia tak tahu cara dia macam mana. Dan saya nak share kepada you all macam mana diorang ni bukan setakat berjaya turunkan berat badan, malah mereka berjaya memakai baju saiz yang lebih kecil dan mereka terpaksa shopping baju baru sampailah dapat, diorang terpaksa shopping baju baru. Tapi satu je warning saya nak bagi. Apa? Kalau katakan korang praktikkan apa yang saya share ni, korang memang akan membazir. Membazir apa? Siapa nak tahu membazir apa? Kalau katakan korang follow cara saya, okay? Macam Puan Alisha Sofia kata, dah beli baju baru dah pun. Dulu saiz XL, sekarang saiz M. Macam mana Puan Alisha Sofia buat? Ini saya nak share. Siapa nak tahu? Apakah masalah dia bila ikut cara saya ni? Boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Yang siapa yang akan belajar ni, mereka terpaksa beli baju baru. Mungkin sampai satu tahap mereka terpaksa beli segala benda tok nenek baru. Ada student saya cakap dia terpaksa beli kasut baru sebabkan saiz badan dia dah semakin mengecil. Dan itulah sebenarnya saya nak korang experience. Saya nak korang experience satu keadaan yang mana korang boleh beli baju baru dan baju-baju tersebut sangat-sangat sesuai dengan diri you all, dan korang boleh pilih pakaian tersebut dalam keadaan yang sangat-sangat best. Itulah masalah dia. Bila ikut cara saya ni, korang terpaksa shopping baju baru. Okay?
Siapa sini yang tak nak shopping baju baru? Mungkin dia rasa macam saya sesuai dengan pakai baju saya sekarang. Itu kalau katakan ya, tak perlu amalkan apa yang saya share. Sebab ianya akan memaksa kita tukar baju baru. Saya nak bagi contoh yang lain, boleh tak? Boleh tak saya nak bagi contoh yang lain? Cek komen sikit macam puan ni macam puan Iris Kim. Dulunya masa dia mula-mula ikut cara kita, saiz baju dia adalah double XL. Lepas dah follow cara kita, Zaz dia terpaksa pakai baju saiz XS dalam masa 26 hari. Ini yang berlaku kepada puan Iris Kim. Okay? So, siapa nak tahu? Again, saya nak tanya sekali, siapa dekat sini yang nak tahu dan nak belajar macam mana diorang ni dapat turunkan berat badan dan dapat turunkan saiz baju dalam jangka masa yang cepat tanpa produk? Siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang nak tahu? Cek komen sikit, siapa sini nak tahu? Ke tak nak tahu? Buat apa nak belajar kan? Nanti kan dah belajar kan, terpaksa shopping baju baru kan membazir. Pakai je lah baju apa yang ada sekarang kan. Puan Haliza Abdullah nak tahu kan. So, buat apa nak belajar? Nanti kan dah belajar kan membazir, beli baju macam-macam. Betul tu, saya pun baru-baru ni beli baju baru jenis saiz S. Meal plan memang sangat membantu. Terima kasih Puan Mastura Awang pun nak tahu. Puan Hamizah Ahmad pun nak tahu. Puan Faizah Lu pun nak tahu. Puan Zahira Muhammad Zahir pun nak tahu. Kenapa nak tahu Nanti kan kena shopping baju baru. Baiklah kita pakai je mana baju yang ada. Daripada kita beli baju baru, baik kita pakai je mana yang ada. Betul tak? Tapi kalau katakan memang nak pakai baju baru, okay? Memang nak pakai baju baru dan nak ubah saiz baju daripada dulunya mungkin saiz triple XL ke double XL dan tak nak dah beli baju-baju saiz macam tu dan nak beli baju saiz yang M ke S ke, saya nak share satu event nama dia Mega Live yang kita akan buat pada 27 Mac jam 9 pagi sampailah ke 5 petang. Selama 6 jam saya akan explain macam manakah student kita berjaya turunkan berat badan tanpa produk. Siapa yang nak join event tu boleh tak komen saya nak join. Sekarang ni kita masih lagi ada, raya dah dekat, Puan Aida Syah kata. Sekarang ni kita masih lagi buka pendaftaran serendah RM9. Okey, RM9 macam Puan Juizatul. Saya dah dapat pakai baju saiz XS daripada triple XL. Tahniah Puan Juizatul. Nampak tak Puan Juizatul? Daripada dulunya double XL, triple XL kepada saiz S, XS. Dah jadi gang Kiki Lala jugalah. Saya pun beli baju baru sebelum ni kecil. Saya simpan semalam try dah boleh pakai. Yahoo kan. Saya dah daftar. Terima kasih kepada yang dah daftar. Kepada yang belum daftar ni sangat gila rugi sebabkan sekarang ni pendaftaran masih lagi RM9. Harga akan meningkat bila-bila masa sahaja. Kepada yang belum berdaftar dan nak belajar macam mana caranya student kita berjaya turunkan berat badan, antaranya mereka-mereka yang komen di ruangan komen ni macam Puan Samsuryawati tadi, macam Puan Ju Izzatul, macam Puan Alisha Sofia, macam mana mereka dapat dan berjaya turunkan berat badan sebabkan mereka faham rahsia-rahsia ni dan saya akan bongkarkan rahsia ni dalam Mega Live 27 Mac 2021 hari Sabtu jam 9 pagi ke 5 petang selama 6 jam straight, termasuk ada 2 jam rest kat situ. Saya akan explain kepada you all. Kalau dah daftar, terima kasih tahniah. Kepada yang belum daftar ni, kepada yang belum daftar tapi nak turunkan berat badan, saya memang sarankan untuk klik dekat pin komen tu ataupun hubungi konsultan Batik Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing. Cakap saya nak join Mega Live. Kata kat dia saya nak grab harga RM9. Okey, kalau katakan kita masih lagi tak dapat nak daftar sekarang, saya takut nanti terlambat, seat dah penuh, RM9 tu dah tak ada, kita terpaksa tunggu event tah bila-bila lagi kita akan buat untuk kita grab this opportunity. Jangan lepaskan peluang bila ada orang yang nak ajar kita rahsia macam mana nak turunkan berat badan. Berapakah nilai RM9 tu? Nilai RM9 tu sekali kita masuk ke 7-Eleven keluar habis. Lebih daripada RM9. Mungkin RM19 dah habis. So that's why cuba elakkan daripada rasa kedekut. You all tak kedekut saya tahu. Cuba elakkan rasa kedekut, especially bila nak memperbaiki keadaan diri kita. Siapa sini yang rasa macam dia nak belajar dan nak faham konsep ni? Boleh tak komen saya nak belajar?
boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang nak belajar ilmu ni. Sebab ilmu ni korang tak akan belajar dekat mana-mana tempat melainkan sama dekat universiti, college ataupun certain institusi dalam fitness coaching ni. Dan sebenarnya ilmu ni memang tak boleh, bukan tak boleh, memang tak di-share pun kepada ramai orang. Tapi saya akan share benda ni pada you all sebab saya rasa benda ni patut korang semua tahu untuk kita dapat mengawal berat badan kita. Sebab bila berat badan semakin meningkat, masalah yang datang kepada diri kita seperti penyakit, rasa confident tak ke mana-mana. Mungkin hubungan suami isteri akan semakin terganggu sebabkan suami tu dah semakin dingin, dah tak berapa sangat dah nak melayan isteri dia sebabkan semakin meningkat berat badan dia kan. Puan Mika Kela pun nak belajar, akak tak perlu beli baju baru sebab anak dara banyak, baru saya share dengan anak je. Kepada yang nak belajar, Puan Mika Kela, Puan Mastura Awang, kalau nak belajar macam saya cakap tadi, boleh klik dekat pin komen, cakap saya nak belajar. InsyaAllah tim kita akan bantu. Boleh hubungi konsultan Batik Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Cakap kat dia orang, saya nak daftar Mega Live. Sekarang ni pendaftaran serendah RM9. Untuk yang mengambil package VIP, keesokan harinya kita akan buat lagi satu Q&A session. Harga dia adalah sedikit mahal sikit, tapi harga RM29. RM29 untuk yang ada 2 hari, RM9 untuk yang ada sehari. Daftar sekarang sebelum kedua-dua harga ni meningkat. Okey, takut nanti kita nak daftar terus tak sempat. Alright, saya rasa itu sahajalah daripada saya. Terima kasih kepada komen berminat. Okey, saya doakan anda sihat dan berjaya. Kepada mereka yang betul-betul berminat tapi belum daftar lagi, sebaik-baiknya daftarlah sekarang. Sebab kalau kita tak daftar lagi, insya-Allah susah kita nak nampak kesan. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah hari-hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.